Selamat tengah hari dan Tan Sri Yang di-Ketua. Salam. Patut saya dah habis dah ni masa. Patut saya dah habis jawab. Kalau boleh cepatlah sikit. Jadi tak payah jawab lah. Sebab speaker tak boleh paksa saya jawab. Betul. Jadi saya tak jawab pun boleh. Tolong. Setuju, saya tak jawab lah. Speaker, inilah. Duduk, please. Tolong. Cukup. Apa je Lutong? Terima kasih ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian untuk membahaskan perkara-perkara yang ada kaitan dengan Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Dalam pembentangan belanjawan, KPLB, Kementerian Pembangunan Luar Bandar telah diperuntukkan sebanyak 10.5 bilion untuk tahun 2022. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 7.101 bilion adalah peruntukan untuk pembangunan dan 3.52 bilion adalah peruntukan mengurus. Dan seperti mana yang kita sudah maklum bahawa Kementerian Pembangunan Luar Bandar memfokuskan untuk kesejahteraan rakyat di luar bandar dalam hal-hal yang berkaitan dengan prasarana, hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan juga yang berkaitan dengan keusahawanan. Dalam prasarana, peruntukan yang telah diberi seperti jalan luar bandar 1.07 bilion, bekalan elektrik luar bandar 483 juta, jalan pembangunan desa atau jalan kampung 420 juta, bekalan air luar bandar 382.3 juta, projek ameniti sosial, projek peningkatan pendapatan, projek perumahan rakyat termiskin dan baik pulih, jambatan luar bandar dan juga pinjaman pendidikan untuk anak-anak luar bandar. Seramai 33 orang ahli yang berhormat telah sudi berbahas berkaitan dengan isu-isu, cadangan, pandangan dan juga pertanyaan kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar hal-hal yang berkaitan dengan kawasan masing-masing. Rata-rata ahli-ahli yang berhormat telah pun mengemukakan hal yang berkaitan dengan prasarana kawasan masing-masing, sama ada dianya melibatkan projek yang sedang dilaksanakan, projek yang baru diluluskan dan projek yang belum masuk dalam EPU ataupun belum diluluskan. Jadi saya nak maklumkan di sini bahawa untuk keseluruhan ada projek sambungan daripada rancangan Malaysia yang ke-11 disambung ke dalam rancangan Malaysia ke-12. Dan yang keduanya adalah projek-projek baru yang baru diluluskan dalam RP1 rancangan Malaysia 12 dan juga RP2 tahun hadapan 2022. Jadi banyak ahli-ahli yang berhormat yang kemukakan ini direct kawasan masing-masing. Saya boleh baca semua sekali, cuma saya harap saya tak akan detail lah kerana setiap kawasan tanya masing-masing.
Yang Berhormat Kolanerus ada di sini? Dan tidak ada dah. Tak ada. Yang Berhormat Sik? Si belakang tu tak ada. Tak ada. Yang Berhormat Labuan? Tidak ada. Yang Berhormat Kuala Kerai? Pun tak ada. Yang Berhormat Stew? Ada belakang. Ada. Yang Berhormat Stew memohon status Jalan Ulu Seladang ke Jalan Bandar Permaisuri dan juga Jambatan Desa Jaya, Sungai Tong. Untuk makluman Yang Berhormat, projek menaik taraf Jalan Bandar Permaisuri ke Kampung Hulu Seladang telah diluluskan di Rancangan Malaysia ke-11 RP yang keempat tahun 2020 dengan nilai projek 6.6 juta. Agensi pelaksana JKR Malaysia dilantik untuk mengendalikan projek ini. Reka bentuk telah dilaksanakan tetapi ada kenaikan kos projek ini. Dan bagi memastikan reka bentuk yang boleh menyelesaikan isu banjir, pihak JKR dan Kementerian sedang menyediakan maklumat terperinci, kemukakan semula kepada EPU untuk mendapatkan kelulusan atas pertambahan kos dan dijangka selewatnya pada awal suku yang kedua tahun 2022. Mengenai jambatan Desa Jaya Sungai Tong, jalan ini merupakan jalan persekutuan di bawah kawal selia Kementerian Kerja Raya dan tak termasuk dalam skop Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Itu jawapannya. Yang Berhormat Ulu Rejang? Tak ada. Tak ada. Yang Berhormat Betong? Tak ada. Yang Berhormat Jerantut? Ada. Yang Berhormat Jerantut berkaitan dengan peruntukan tambahan menaik taraf jalan raya luar bandar. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, Kementerian memang memohon peruntukan tiap-tiap tahun kepada Kementerian Kewangan dan juga meminta kelulusan tambahan kepada keperluan cerun dan juga pembaikan jalan-jalan yang rosak. Khususnya bagi jalan Kuala Tahan ke Kampung Mat Daling, Jerantut Pahang. Dan kita telah mendapat peruntukan sebanyak lebih kurang 50 juta untuk kerja-kerja pembaikan ini yang akan dilaksanakan oleh JKR Cawangan Jalan dan JKR Kerja Cerun. Bagi menyelesaikan jangka panjang, pihak kementerian telah membuat permohonan tambahan bagi pembaikan keseluruhan jalan dan cerun yang mengalami kerosakan. Permohonan ini telah diangkat kepada pihak EPU untuk kelulusan bagi RP2 2022, Rancangan Malaysia ke-12. Dan sekiranya diluluskan, projek tersebut akan diserahkan kepada Cawangan Kerja Cerun JKR Malaysia untuk pelaksanaan dan jangka dapat dimulakan seawal tahun ketiga tahun 2022. Sikit Yang Berhormat Menteri. Okay. Tuan, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas penerangan. Cuma saya nak merakamkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas usaha yang dibuat. Cuma saya bimbang sebab mungkin dari segi, ini bukan salah Menteri sekarang, kemungkinan dari segi pembinaan asal. Sebab dari segi pembinaan ini memang macam struktur jalan itu tidak meyakinkan dari segi keselamatan. Terutama pihak JKR, saya rasa mereka juga tidak sanggup untuk menerimanya kerana dari segi pembinaan itu ada sedikit masalah. Dan ini mungkin menimbulkan kerosakan yang serius kepada sebahagian besar daripada jalan itu yang akan menambahkan beban kepada kementerian. Jadi saya sangat berharap pada usaha menteri ini dan kabinet agar meluluskan peruntukan bagi melaksanakan kerja-kerja baik pulih jalan itu kerana ini jalan utama
dan keselamatan pengguna bagi saya perlu kita utamakan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Speaker. Terima kasih Jerantut. Saya ambil maklum apa yang disebut oleh Yang Berhormat Jerantut tadi berkaitan dengan permasalahan yang berlaku di jalan yang telah dibina lama itu. Mas Gading, Mas Gading tak ada. Bukit Gantang, Ada. Yang Berhormat Tenom. Bukit Gantang ada ni? Bukit Gantang ada? Ada. Tenom ada. Parlimen Bukit Gantang, isu penyelenggaraan jalan di kawasan di Mukim dan untuk pengetahuan Yang Berhormat, tahun 2021 untuk jalan kampung di negeri Perak kita ada peruntukan jalan desa sebanyak 9.73 juta. Dan kepada Parlimen Bukit Gantang, Yang Berhormat sebut mengenai isu penyelenggaraan jalan di 5 Mukim. Yang ini Yang Berhormat, saya pohonlah Yang Berhormat untuk mengemukakan kepada saya untuk kita melawat atau buat siasatan sikit kepada tapak itu, dan kalau peruntukan yang ada untuk tahun 2022 boleh kita luluskan untuk penyelenggaraannya. Sebab Yang Berhormat, ada jalan yang didaftarkan di bawah Maris. Kalau di bawah Maris bukan di bawah KPLB, sebab Maris direct dengan JKR. Yang Berhormat Tenom, Yang Berhormat ada? Speaker, ada sedikit pertanyaan. Dalam perbahasan saya, Ada Tenom ada. Okey, saya timbulkan RM650,000 yang telah diluluskan pada tahun ini dan pegawai dah 2 kali datang untuk buat siasatan dan dimaklumkan kepada orang kampung dan saya terpaksa menjawab dan saya nak tahu status RM650,000 untuk jalan desa. Terima kasih. Saya dapat makluman segera daripada Yang Berhormat dan saya maklum segera kepada Yang Berhormat Bukit Gantang. Sebab saya tak ada perkara yang saya nak jawab di sini. Boleh saya dapatkan besok ni minggu depan saya jawab pada Yang Berhormat. Sebab saya tak tahu perkara yang Yang Berhormat sebut tu. Boleh buat jawapan bertulis. Ya, jawapan bertulis dan Yang Berhormat Tenom memaklumkan mengenai dengan 5 projek jalan luar bandar. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, terdapat 5 projek jalan luar bandar di kawasan Parlimen Tenom. RP1, Rancangan Malaysia 12, tahun 2021 dengan kos keseluruhannya adalah 554 juta. Daripada jumlah tersebut, satu projek telah siap pelaksanaannya pada bulan April 2021, iaitu projek jalan Menggalias Tenom, Sabah. Projek membina Jalan Ulu Tomani sedang dalam peringkat pembinaan dan dijaga siap pada tahun 2023. Menaik taraf Jalan Kemabung Rundum dalam peringkat memutamatkan tender dan surat setuju terima dijangka dapat dikeluarkan pada bulan Disember 2021. Projek menaik taraf Jalan Tuman Talik dan projek baru menaik taraf Jalan Ulu Tepuh Pamilaan Pengalat pula sedang dalam proses lantikan perunding serta dalam penentuan skop oleh JKR Sabah. Yang Baram? Barang mana? Menteri. Ada Baram? Ada. Yang Berhormat telah menanyakan status pembinaan jalan Pekan Lapuk ke Long Ayak. Untuk makluman Yang Berhormat, permohonan projek membina dari Lapuk ke Long Teran, Baram telah dikemukakan oleh kementerian ini kepada EPU JPM di bawah RP2 untuk tahun 2022. Skop projek yang dipohon menaik taraf jalan sepanjang 32 km dengan standard JKR R1.
Bagaimanapun projek ini tidak tersinarai dalam projek yang diluluskan dalam bajet 2022 dan Kementerian akan mengangkat semula permohonan projek ini. Untuk makluman Yang Berhormat, itu dia yang ditanyalah mengenai dengan Yang Berhormat. Yang Berhormat Baram tanya mengenai dengan jalan ni. Setakat itu jawapannya. Untuk bekalan air Kuala Kerai, Tak ada. tiada. Sik, Tak ada. Tuaran. Oh, tak ada lah. Kalau macam tu, semua tak ada lah. Habis dah lah. Yang Berhormat Raup, Raup pun tak ada. Hulu Langat, Tak ada. Sepanggar. Ada. Ada. Sepanggar ada. Mana? Sini. Di depan ni. Okey. Okey. Yang Berhormat telah membangkitkan isu mengenai pelaksanaan infrastruktur asas seperti bekalan air luar bandar, bekalan elektrik luar bandar dan juga jalan luar bandar untuk negeri Sabah. Kementerian telah mengambil maklum bahawa masyarakat di luar bandar memerlukan banyak lagi kemudahan infrastruktur seperti yang Berhormat sebut dan banyak tempat yang masih ketinggalan. Saya akui masih banyak. Kalau kita ambil daripada seluruh negeri Sabah, kita bertolak daripada Sepitang, pergi ke Beaufort, pergi ke Kimanis, Papar, Penampang, cross Kota Kinabalu, pergi ke Sepanggar, tempat Yang Berhormat, naik ke Tuaran, naik ke Kota Belud, naik ke Kota Merudu, naik ke Kudat, turun balik ke Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Tawau dan masuk ke pedalaman, Ranau, Tenom, Keningau, Pensiangan, habis semua sekali. Dan Kalabakan. Dan Kalabakan. Jadi saya ingat semua tempat tu masih ada keperluan yang Berhormat sebut yang berkaitan dengan bekalan air. Semuanya daripada zaman dahulu sampai sekarang kita ada peruntukan yang diperuntukkan pada tiap-tiap tahun dan banyak peruntukan yang telah kita laksanakan dari semasa ke semasa. Dan untuk tahun 2022 kita ada peruntukan yang telah untuk jalan kita ada lebih dari 1 bilion ringgit untuk Sabah bagi pembinaan jalan luar bandar. Dan detail Yang Berhormat saya boleh bagi secara bertulislah berapa jumlah air, berapa jumlah bekalan elektrik dan Pencerahan. juga. Yang Berhormat, mohon pencerahan sedikit. Sila Sepanggar. Ya, silakan. Okey, terima kasih Yang Berhormat Menteri, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Berkenaan dengan isu air, tadi Yang Berhormat Menteri telah sebut, in fact bukan Sepanggar saja, hampir keseluruhan kawasan di negeri Sabah menghadapi masalah air. Inilah kejayaan yang telah dicipta oleh Barisan Nasional 58 tahun membentuk Malaysia dan kita masih menghadapi masalah air. Jadi soalan saya Datuk Yang Berhormat Menteri, kalau kita lihat kepada rekod-rekod ataupun peruntukan-peruntukan yang diumumkan oleh Kerajaan Persekutuan saban tahun. Contohnya saya sebut dalam ucapan saya 2018 160 juta diperuntukkan. Tetapi hasilnya penggunaan hanya sekadar 72 juta sahaja yang dibelanjakan. Tahun 2019
295 juta diumumkan, tetapi hanya 2,9 juta ringgit saja dibelanjakan. Jadi maka dengan itulah untuk tahun 2022, saya tahu ada lagi peruntukan telah diumumkan oleh kerajaan. Tapi saya yakin dan percaya peruntukan yang diperuntukkan kepada Sabah ini akhirnya tidak akan cukup, tidak akan dapat dibelanjakan ke semuanya. Maka dengan itulah kita di peringkat negeri Sabah ini kita berharap agar satu mekanisme baru perlu diambil oleh kerajaan, khususnya kerajaan persekutuan, disebabkan mungkin oleh kerana jarak di antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah, mengekang pelaksanaan ini dapat dilaksanakan secara tepat ataupun secara cepat. Maka dengan itu perlu ada satu mekanisme baru. Sebagaimana yang kita sebut, beberapa rakan-rakan ahli parlimen daripada kerajaan juga telah sebut, agar empower kerajaan negeri supaya tidak ada lagi isu-isu apabila kerajaan persekutuan memperuntukkan sesuatu jumlah, mana tidak ada lagi alasan untuk kerajaan negeri tidak membelanjakan peruntukan ini. Sebab kalau tidak dibelanjakan peruntukan itu, maknanya salah kerajaan negeri. Ini saban tahun Datuk Yang Dipertua, Datuk Yang Berhormat Menteri, sudah berpuluh tahun keadaan yang sama diguna pakai dan keadaan yang sama juga berlaku. Diperuntukkan ratus-ratus juta, peruntukan dan digunakan hanya sekadar puluh-puluh juta saja. Jadi dia akan kong kali kong macam gitulah setiap tahun. Itulah kita harap agar kerajaan persekutuan mengambil langkah drastik sebab hari ini Datuk Yang Dipertua, kawasan saya sudah 5 bulan tidak menghadapi masalah air. Malah viral semalam di media sosial, di Facebook, ada penduduk di Universiti Apartmen yang turun ke Jabatan Air, turun berjumpa dengan pengurusan kerana masalah air yang sudah berlarutan selama 5 bulan. Jadi bayangkan kesengsaraan kami rakyat negeri Sabah ni, Datuk Menteri. Minta kalau boleh buat sesuatulah agar isu air di Sabah ni dapat diselesaikan secepatnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Sepanggar. Saya sedar apa yang Sepanggar sebut itu yang berkaitan dengan urusan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Saya kira bahawa urusan air ini sebetulnya lah urusan kerajaan negeri. Di mana-mana negeri pun urusan kerajaan negeri. Apa yang dibuat oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar ialah menyediakan peruntukan untuk membantu bagi menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan bekalan air di luar bandar. Dan selepas projek itu siap, projek itu diserahkan kepada jabatan atau agensi yang menguruskan air di peringkat negeri. Dan kalau kita buat retikulasi itu panjangnya 30 km, pipe itu selepas itu kita serahkanlah kepada kerajaan negeri untuk menguruskannya. Sebab bukan menjadi tanggungjawab penuh kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Kekanda Yang Berhormat Sempurna ada di sini, dia pun faham apa yang saya sebut ini yang berkaitan dengan kemampuan Kementerian Luar Bandar untuk menguruskan bekalan air. Apa yang saya sebut tadi ialah Yang Berhormat Menteri minta ringkaskan kerana kita akan berhenti rehat dan disambung selepas rehat nanti. Sekarang minta Yang Berhormat untuk memberi Terima kasih. pertanyaan. Silakan. Minta izin dibuka. Terima kasih Datuk Speaker tentang perkara apa yang dibangkitkan. Dia sebut nama sempurna, saya pun bangkit lah. Saya faham apa yang Berhormat Menteri nyatakan tentang pengurusan keadaan kewangan. Cuma saya nak tanya sedikit kepada Yang Berhormat Menteri. Tadi disebutkan pembangunan, peruntukan untuk pengurusan 3 bilion lebih, pengurusan untuk pembangunan 1 bilion lebih. Ya, tidak tahu betul ke tidak ataupun 10 bilion, 1 bilion. Jadi kalau itu berdasarkan peruntukan yang ada, saya sebenarnya melihat tadi disebutkan juga peruntukan untuk jalan luar bandar saja di peringkat negeri Sabah mencecah 1 bilion. Maknanya kalau itu 1 bilion, dah pembangunan projek, maknanya sebahagian besar daripada projek pembangunan jalan luar bandar ni adalah projek disambung dari perancangan Malaysia ke-11. Ini yang saya bimbang sangat, ya Datuk Speaker. Kena luar bandar amat memerlukan peruntukan begitu kecil sangat. Pertahanan 17 bilion. Maintenance kapal terbang sampai jatuh pun. Saya tahu, saya juga Timbalan Menteri Pertahanan dulu. Keuangan, tapi ke mana? Rakyat memerlukan pada saat ini, itu yang saya minta penjelasan sedikit. Betul kan sama ada pembangunan untuk luar bandar ni 1 bilion, lepas itu untuk pembangunan keseluruhan kementerian 1 bilion lebih. Terima kasih sempurna. Sila Menteri. terima kasih Sempurna.
Saya yang Berhormat sebenar sebut tadi berkaitan dengan jalan pembangunan jalan luar bandar, itu dua sekali lah. Dalam tu ada sambungan dan dalam tu ada projek baru. Itu betul lah yang Berhormat sebenar sebut tadi. Jadi ada sambungan tu maknanya dibawa daripada rancangan Malaysia Belas pun ada, rancangan yang tahun lepas pun ada, tahun 2020. Maaf, tahun ni. Kita mula tahun ni 2021 rancangan Malaysia 12. Baik, terima Yang Berhormat Menteri, sikit saya tadi. Tadi yang Berhormat Menteri sebut tentang tanggungjawab kerajaan negeri. Saya ingin penjelasan daripada Parlimen ini. Apabila yang Berhormat Menteri sebut ini adalah tanggungjawab negeri, jadi persoalan yang saya ingin sebut tadi, peruntukan yang disediakan oleh Kerajaan Persekutuan, dibuat oleh Kerajaan Persekutuan, dan kemudian apabila siap diserahkan kepada kerajaan negeri. Kalau saya correct me if I'm wrong. Cuma yang saya isukan tadi yang Berhormat Menteri, peruntukan yang diperuntukkan sebegitu banyak, tetapi akhirnya yang apabila cukup tempoh masa 1 tahun, yang dibelanjakan tidak sebagaimana yang diumumkan oleh kerajaan. Jadi itu yang saya isukan di sini. Terima kasih. Saya ambil maklum apa yang disebut oleh sepanggar tu, bahawa ada hal-hal yang berkaitan yang kita mempunyai task force bersama di antara negeri dan juga persekutuan. Dan saya faham sangat isu-isu yang berbangkit yang berkaitan dengan isu-isu antara negeri dan persekutuan. Tapi insya-Allah saya amat sedarlah yang Berhormat sepanggar tentang perkara itu dan kita akan cuba bawa yang terbaik lah. Kita cari mekanisme yang terbaik untuk membantu. Dan saya pun bersimpati dengan Sabah. Apa yang berlaku di Sabah tu saya pun turut bersimpati. Itu bahasa mudahnya aku pun orang sana, bah. Jadi Terima kasih Menteri. Jadi yang Berhormat Speaker, ada lagi yang dalam sini, kalau saya nak sambung lepas makan tengah hari, ada lagi yang nak dijawab. Kalau atas persetujuan rakan-rakan yang ada di sini, saya nak tamatkan di sini saja. Dan jawab secara bertulis. Saya jawab secara bertulis. Dalam tempoh 5 hari. Jadi dalam tempoh 5 hari. Jawapan bertulis tu. termasuk baling pun ada dalam ni enggak? Yang Berhormat Menteri, ada isu pendidikan lagi yang kita bangkitkan sebelum ini. Saya jawab secara bertulis lah yang tu. Okey. Jadi terima Sambung kasih lah, banyak. Menteri. Terima kasih, Bah. Minta sambung, Bah. Minta sambung lah. Kita pun mau dengar lagi. Tak apa, saya ingat kita buat bertulis sajalah bagi rakan-rakan yang lain pula. Jadi terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat, rakan-rakan yang telah membentangkan, memberi cadangan, pandangan. Saya ambil semua pandangan dan cadangan yang telah diberi kepada saya dan yang yakinlah bahawa kita sedang berusaha untuk membangunkan. Saya pun datang daripada kampung, dari luar bandar, saya sedar banyak perkara yang nak dibuat di luar bandar dan banyak perkara nak untuk kesejahteraan anak bangsa di luar bandar, semua kaum yang ada dalam negara ini. Jadi plan strategi KPLB 2021-2025 sebagai hala tuju dan hala cara untuk kami laksanakan untuk penduduk di luar bandar. KPLB beriltizam untuk memastikan masyarakat luar bandar sejahtera dalam pelbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan. Terima kasih, Datuk Deputy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah, terima kasih banyak-banyak, Bah. Berhormat Menteri Pembangunan Luar Bandar, Yang Berhormat, mesyuarat akan diberhentikan untuk rehat dan disambung semula oleh Menteri Pembangunan Usahawan dan